Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mulia saudara pengurusi yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS, yang bahagia Tuan Haji Mat Sabu selaku Timbalan Presiden PAS, Saudara Haji Makno selaku Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan, rakan-rakan daripada Dewan Pemuda dan Dewan Muslimat, Dewan Ulama, rakan-rakan pimpinan PAS Wilayah, khususnya pimpinan Titi Wangsa, Saudara Kamur Zaman Pengurusi Serik, pimpinan dan penduduk-penduduk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah keizinannya pada kita semua pada malam ini dapat bersama dalam satu majlis yang dinamakan pelancaran roadshow Jom Turun di peringkat pusat. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri Tuan Guru dan juga Tuan Haji Mat Sabu, dua orang pimpinan tertinggi PAS yang sudi hadir untuk majlis pelancaran. Tujuan kita buat program ini ialah untuk kita turun ke bawah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat dan rakyat agar mereka dapat keluar daripada segala kongkongan belenggu yang dilakukan oleh Barisan Nasional dalam negara kita ini, supaya keluar daripada permasalahan kehidupan ini untuk meninggalkan bye-bye kepada UMNO dan Barisan Nasional. Jadi kita pilih malam ni, cuma saya pun tak tahu rupanya malam ni orang pakai duk tumpu kat TV Maharaja Lawak final. Jadi ramai juga peminat-peminat boceh, peminat sepatu, peminat jambu, peminat Nabil, peminat Shiro malam ni. Dia Maharaja Lawak, tapi dia lupa bahawa ada satu lagi yang pasti, walaupun dia tak masuk final malam ni, dia mesti dapat Johan Maharaja Lawak Malaysia. BN lah. Dia lah Johan Maharaja Lawak Malaysia, dia BN. Dia boleh kencing rakyat satu Malaysia. Dia penyakit wabak kencing tikui ni boleh tahan lagi tuan-tuan. Dia bukan semua orang kena, setengah-setengah tempatnya, tapi kalau kencing BN satu Malaysia ni habis semua kena. Jadi malam ni Maharaja Lawak, tapi kita buat juga di sini. Yang penting kepada saya tuan-tuan ialah kesedaran masyarakat dan rakyat untuk melihat bagaimana masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat dalam negara kita ini. Kita tak boleh lagi sekadar untuk dalam tempoh semasa, dalam tempoh yang sangat singkat untuk kita nak marah, tapi bila kita digula-gulakan dengan sedikit pemberian, kita akan kembali rasa lega. Kita lupa bahawa yang digula-gulakan itu terlalu kecil, terlalu sedikit dan tidak boleh menyelesaikan masalah kehidupan masyarakat dan rakyat dalam negara kita ini. Jadi sebab itu saya mengharapkan kepada masyarakat dan rakyat, khususnya penduduk-penduduk di wilayah persekutuan, masalah kita katakan bahawa, saya tak nak kata kemiskinan, tetapi kesusahan masyarakat bandar ini, masyarakat bandar ini daripada pelbagai lapisan masyarakat, cukup teruk dengan kos kehidupan yang makin meningkat, pendapatan kita yang tak pernah bertambah. Ini masalah yang kita nak beritahu kepada kerajaan, UMNO dan Barisan Nasional. Dia tak dapat nak melihat masalah apa sebenarnya. Masalah bagi saya bukan sekadar harga barang, bukan sekadar masalah harga barang naik, tetapi masalahnya masalah pendapatan kita tidak bertambah. Pendapatan boleh guna kita makin mengecil. Dulu ada RM50 kita boleh beli macam-macam lah dulu, boleh kata besarlah jumlah barangan yang boleh kita dapat. Hari ini RM50 tak banyak mana. Kangkung saja pun saya ingat di Alostak RM4 sekilo. Kangkung di Alostak itu di Giant Supermarket, Giant, Pasar Raya Giant milik Syed Mokhtar. Pasar Raya Giant, Pasar Raya Tesco ni ialah pasar raya yang masuk dalam kempen yang dilancarkan oleh Perdana Menteri, iaitu kempen turun harga barang besar-besaran. Tapi dalam pasar raya ni lah, baru 3 hari lepas, kangkung di Giant RM4, di Tesco RM2.99 sekilo. Kangkung. Tuan-tuan ni pandan ni, okey, boleh tanam kangkung atas flat. Boleh tanam kangkung atas flat, jadi mudahlah, ringanlah beban kan.
Tapi saya nak sebut kepada tuan-tuan bahawa kitanya, bagi saya, bahawa bukan masalah sekadar harga barang. Harga barang satu persoalan, tetapi persoalan yang lebih besar ialah pendapatan kita tidak bertambah. Kalau harga barang meningkat, pendapatan kita boleh bertambah, ya, no problem, okay. Tapi persoalannya sekarang ini bahawa tak seimbang antara peningkatan harga barang dengan peningkatan pendapatan negara, pendapatan rakyat. Kerajaan hanya mensasarkan bahawa peningkatan harga barang ini iaitu dengan mengurangkan subsidi, menarik subsidi, menghapus subsidi. Ini ialah tujuannya untuk menambahkan pendapatan negara. Pelaksanaan GST yang bakal dilaksanakan dalam tahun 2015 tujuannya untuk menambahkan pendapatan negara. Tetapi persoalannya pendapatan rakyat dia tak ambil kira. Pendapatan rakyat dia tak ambil kira. Gaji-gaji di kaki tangan di sektor awam, sektor swasta, pendapatan orang kampung dia tak kira. Hari ini getah skrap di kampung, tuan-tuan, RM2.5 sekilo. Orang tanam padi yang kita duk makan nasi ni, sampailah ke Putrajaya duk makan nasi ni. Orang tanam padi baik di Kincan, di Tanjung Karang, di Negeri Kedah yang merupakan jelapang padi, tuan-tuan tahu berapa? Sekilo padi berapa dia jual? RM7.5 sekilo. Padi harga RM7.5 sekilo. Sekilo padi dia jual. Nak beli kangkung pun tak lepas. Saya nak pakai batang kangkung pun tak lepas. RM7.5 campur dengan subsidi harga padi RM2.5 dapatlah RM1.5, RM1 1 kilo tak lepas. Ini beban yang terpaksa ditanggung. Itu bagi penanam padi, itu bagi siapa dia? Bagi penoreh getah. Yang untung siapa dia? Yang untung ialah orang yang menguruskan sektor padi, industri padi dan beras negara. Siapa dia? Syed Mokhtar. Monopoli yang dilakukan oleh Syed Mokhtar inilah yang memberikan keuntungan yang besar kepada mereka. Dia beli beras murah di Thailand umpamanya, dengan harga yang jurang sangat jauh berbeza dengan harga runcit yang dijual di dalam negara kita. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, bahawa kerajaan kita nak beritahu bahawa isu sekarang bukan sekadar harga barang. Dia turun ni seolah-olah nak tunjuk kata dia hero. Tubuh jawatan kuasa ini pengurusikan oleh timbalan Perdana Menteri. Jawatan kuasa nak tangani masalah kos sara hidup. Saya kata, nak buat apa jawatan kuasa? Bukan boleh menurunkan harga barang. Kalau itu persoalannya, kalau harga barang merupakan perkara pokok, jawatan kuasa ni tak boleh mengurangkan harga barang. Kemudian dia kata apa? Kita buat makmal. Apa ingat kami ni cicak kubing tak? Buat makmal. Dia kata buat makmal, kita nak tengok ni macam mana nak mengurangkan kos sara hidup. Yang nak menaikkan harga minyak, hamba tak fikir panjang. Bila petani padi minta naikkan harga padi, dia kata tak boleh naik harga padi, sebab naik harga padi beban habis semua rakyat semua, kerana menyebabkan kenaikan harga yang lain, kenaikan harga beras akan berlaku. Waktu dia nak naikkan harga minyak, dia tak fikir bahawa harga barang lain juga akan naik. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan saudara-saudara yang dihormati sekalian, persoalannya ialah persoalan pendapatan kita yang tidak bertambah. Kalau sekadar tubuh jawatan kuasa turun untuk cek harga barang, sampai sekarang harga barang tak turun. Kangkung tetap RM3 per ringgit sekilo, antara RM3 ke RM4 sekilo. Daging lembu antara RM25, RM26, RM27. Ada negeri Kedah daging lembu RM28 sekilo, RM28 sekilo. Pakai buat gulai daging dengan batang pisang, buat batang pisang bagi banyak, daging sikit. Tak, saya nak katakan kepada tuan-tuan bahawa dia turun sekarang ni, dia turun ke pasar-pasar, ke market. Orang Kedah cakap orang putih, dia tak sebut macam orang Kuala Lumpur. Orang Kuala Lumpur pergi mana? Pasar. Orang Kedah, ulu mana pun, bandar mana pun, pagi-pagi buta speaking, cakap orang putih. Pergi mana makcik? Market. Market tu pasal orang putih tau. Orang Kedah, market mana? Market cowboy. Dua perkataan English pagi-pagi. Market cowboy, ada satu market cowboy. Jadi dia turun, tidak menyelesaikan masalah. Harga barang tak turun. Yang pastinya perbelanjaan dia turun, kita tanggung. Perbelanjaan dia pergi melawat ke pasar ni,
ke market ni, pergi duk tunjuk, nak tunjuk kata dia hero, kita yang kena tanggung. Habis penyelesaian dia kata apa? Ini peniaga-peniaga pemborong orang tengah jahat, mereka ni nak bagi rakyat marah kat pemegang. Yang disalahkan pemborong, yang disalahkan siapa? Peniaga di pasar. Dia kata tak ada tolak ansur, tindakan akan diambil. 1.6 juta peniaga kecil dipersalahkan dan dikambing hitam oleh kerajaan Barisan Nasional dalam negara kita. Kerana apa? Kerana masalah isu kenaikan harga barang. Sedangkan punca kenaikan harga barang ialah harga minyak. Punca kenaikan harga barang apa dia? Kenaikan tarif elektrik. Punca kenaikan harga makanan apa dia? Ialah gula. Hari ini dia umum tiada kenaikan tol. Apa harga barang turun tak? Nah, cuba kita fikir. Dia umum tiada kenaikan tol untuk tahun 2014. Soal 2015 dia naik, itu satu persoalan yang lain. Tapi dia kata tiada kenaikan tol. Apa? Bila tak naik tol, harga barang turun tak? Sebab itu dia tak dapat melihat apa persoalan dia, apa masalah dia, harga barang dan pendapatan. Hari ini dia tak naik tol, harga barang tak turun, beban kita macam biasa, beban kita tidak berkurangan. Jadi sebab itu bagi saya, tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, bahawa rakyat harus bangkit. Rakyat kena bangkit untuk tunjukkan satu sikap, kena tuntut hak rakyat ini adalah hak rakyat. Dan saya nak katakan kepada kerajaan Barisan Nasional, hari ini banyak komen kepada kepimpinan Najib. Tun Daim komen, Tun Mahathir komen, Najib gagal, kepimpinan Najib gagal. Saya katakan bahawa semua orang tahu bahawa kegagalan kepimpinan Najib bukan sahaja pribadi Najib yang gagal kepimpinan dia seorang, tetapi kepimpinan kerajaan yang korup inilah yang merupakan punca masalah beban yang terpaksa ditanggung oleh rakyat. Sebab itu saya tuntut bahawa Tun Mahathir sepatutnya dia kena tampil ke hadapan, bukan untuk tuntut Najib turun, tapi kembalikan mandat yang dapat itu kepada rakyat. Kembalikan mandat itu kepada rakyat. Walaupun kita baru setahun mengadakan pilihan raya, bagi saya bahawa tak ada pengganti Najib, tiada pengganti Najib daripada kalangan yang ada sekarang ini dalam BN. Tak ada. Dia kata Muhyiddin merupakan sebahagian daripada masalah. Zahid Hamidi, Hishamuddin, siapa lagi? Semuanya merupakan sebahagian daripada masalah yang terpaksa ditanggung oleh rakyat dalam negara kita. Melainkan kembalikan mandat yang mereka peroleh itu kepada rakyat akibat daripada kegagalan mereka dalam memberikan sesuatu yang terbaik kepada rakyat. Walaupun baru setahun kita ada pilihan raya, walaupun SPR akan kata bahawa kalau pilihan raya semula kita akan adakan terpaksa berbelanja yang lebih besar. Ya, saya kata biar berbelanja sekarang lebih besar untuk menyelamatkan kehilangan duit negara yang lebih besar pada masa yang akan datang akibat daripada kebodohan pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Tuan-tuan lihat, dia tarik subsidi gula, tarik subsidi minyak. Dia kata apa? Tujuannya untuk membangunkan negara kita, untuk nak buat projek yang lebih memerlukan. Sekarang daripada subsidi minyak ditarik, subsidi gula yang ditarik, tarif elektrik yang subsidi tarif elektrik yang ditarik itu semuanya untuk siapa? Untuk konsesi tol 400 juta satu tahun. Duit rakyat, duit poket rakyat yang menanggung untuk syarikat-syarikat konsesi tol, konsesi lebuh raya. Ini persoalan yang perlu dilihat oleh kita semua. Sebab itu bagi saya, tuan-tuan dan saudara-saudara semua, bahawa kita kena melihat bahawa kerajaan hari ini kerajaan yang dah tak mampu lagi, dia tak mampu dah. Dia kena sedar bahawa jangan dia terus membebankan masyarakat dan rakyat. Dia kena kembalikan mandat itu kepada rakyat. Biar rakyat yang bertanggungjawab untuk menyusun kembali hala tuju masa depan negara kita ini, insya-Allah. Jadi saya mengharapkan kepada tuan-tuan semua, isu besar kita, tool paling besar kita ialah BN, Barisan Nasional. Itulah tool paling besar. Inilah tool yang paling besar menkedah duit rakyat. Yang ambil duit rakyat. Jadi kita kena tolak UMNO dan Barisan Nasional. Jadi saya harap bahawa dengan program yang kita lancarkan pada malam ini, nanti akan dilakukan pacaranya oleh Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, akan
menggerakkan kesedaran masyarakat dan rakyat seluruhnya, tak kira daripada apa latar belakang, warna kulit, agama, ideologi politik dan sebagainya. Kita semua perlu melihat ini masa depan kita semua, kehidupan kita yang makin hari makin tertekan akibat daripada kelemahan kepimpinan negara kita yang gagal untuk nak menguruskan kehidupan masyarakat dan rakyat ini secara yang lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri Tuan Guru, kepada Tuan Haji Mat Sabu dan juga kepada semua. Terima kasih kepada Badan Perhubungan PAS Wilayah, khususnya kepada Lujnah Penerangan Badan Perhubungan PAS Wilayah. Terima kasih kepada Dewan-Dewan ulama, pemuda dan muslimat, dan terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada penduduk-penduduk di sini yang telah memberikan kerjasama yang baik, dan terima kasih kepada pihak keselamatan yang sudi memberikan kerjasama kepada kita semua untuk menjayakan program roadshow Jom Turun, untuk kita turunkan harga barang dan turunkan UMNO dan BN daripada kedudukan kuasa yang mereka kuasai sekarang ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.